On the way record. Sekejap Okay, terima kasih. Sebab saya nak kena attend yang PPD ni, takut tak sempat dengar. Okay, Ustaz terima kasih. Okay, boleh. Okay, kita dah masuk pada paparan utama. Okay, paparan utama pada live worksheet. Okay, semua dah masuk kat sini Okay, pastikan kita punya logo tu macam yang saya terangkan tadi lah. Okay, lepas tu seterusnya kita masuk kepada macam mana nak login ataupun nak daftar. Okay, nak daftar. Register. Okay, nak daftar kalau kita first time, kita klik pada register. Okay. Lepas tu, lepas klik register, kita isilah kita punya kita punya username. Username ni letaklah nama apa, nama sendirilah kalau boleh letak username, letak password. Okay, letak password. Lepas tu letak kita punya repeat password yang atas tadi. Lepas tu letak email, kita punya email, repeat email dan pilihlah kita punya country, negara mana Okay, lepas tu tekan I'm not a robot. Lepas tu dan yang akhir sekali I agree and accept the term of use. Lepas tu tekan register. Yang sebelah ni tak perlu isi lah. Okay, yang sebelah ni tak perlu isi. Ustaz. Yes. Ustaz, yang alamat email tu alamat yang MOE punya Boleh, MOE pun tak ada masalah. Alamat biasa pun boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik MOE lah. Okey. Okey, Miss Tan. Mau tanya. Ya. Sebab saya tak dapat masuk ini register ini. Okey, register dekat sini. Ambil teacher access. Ni, register bawah enter ni. Dekat bawah ni register. Klik je register tu, dia akan keluar paparan ni lah. Okey, baik. Kalau rakan-rakan dah register, pastikan login, masuk kembali account. Dan pastikan dekat sebelah tu ada nama kita lah. Dekat loceng tu ada nama kita. Maknanya kita dah berjaya register kat situ. Okey, setakat ni kalau dah complete register, dia akan keluar nama kita tadi, nama username kita. Okey, untuk perhatian sekali lagi, pastikan rakan-rakan catatlah. Catat kita punya password dan juga ni pastikan tak hilang benda ni. Mana tadi? Kita punya password dan juga alamat tadi pastikan save dekat mana-mana ataupun save dekat kita punya kertas ke ni. Pastikan username dan juga password ni kita ingat. Tanda dulu dekat mana-mana kertas ataupun mana-mana lah. Okey. Boleh tak takat ni? Dah masuk dah semua? Ya Ustaz, boleh. Dah Ustaz, dah. Okey, dah. Okey. Kalau tertinggal bagi tahu Okey. Baik, seterusnya saya ceritakan pada paparan ni. Okey, paparan dia ada home, about this site, interactive worksheet dan seterusnya lah sampai habis. Cerita pada atas dulu. Home, cuba klik home terlebih dahulu. Home ni fungsi dia
dia paparkan aktiviti-aktiviti guru-guru yang telah buat live worksheet di seluruh dunia lah benda ni. Lepas tu dia upload semua dalam ni. Jadi katalah kita nak nak cari bahan, jadi kita boleh type je kat sini tajuk ke apa. Contoh saya cari tajuk, katalah saya punya tajuk pelajaran hari ni tentang apa, dosa-dosa besar. Lepas tu klik je search. Okey, lepas tu okey, dia tak keluar lagi mungkin tak ada yang buat kataan tu. Okey, tak apalah, nanti kita akan tengok. Okey, lepas tu yang kedua about this site ni tak perlulah. Lepas tu yang ketiga interactive worksheet. Okey, yang ni kalau ikut tema lah, dia ada English, ada semua yang kita boleh ambil dia punya jalan kerja ataupun latihan dia lah. Okey, seterusnya make interactive worksheet ni, kita punya nak buat worksheet ni dia ada tutorial, video tutorial dan juga get start. Okey, untuk tutorial ni maksudnya dia ceritakan tentang bagaimana nak buat latihan tu. Dia ada macam-macam, ada drop down, ada multiple choice dan banyak lagi lah sampai akhir. Kalau nak belajar semua ni banyaklah tapi hari ni kita belajar satu je. Okey. Okey, lepas tu video tutorial ni tak perlu. Okey, kalau kita nak mulakan, katalah kita ada satu latihan tu, kita nak mulakan buat latihan, kita mulakan dengan get started. Okey, kita klik je kat sini. Okey, bila kita klik dia akan keluar upload your worksheet. Maksudnya kita kena upload file dalam bentuk PDF. Ataupun ujian ke latihan ke apa-apa, kita akan tekan kat sini lah, upload file. Okey. Baik, seterusnya make interactive workbook. Yang ni tak payah, tinggalkan. Community pun tak payah. Okey. Itu saja untuk paparan hadapan. Lepas tu dia ada dua paparan, iaitu untuk student dan yang kedua untuk guru-guru. Yang ni untuk guru-guru. Okey. Untuk guru-guru dia ada banyak lagi ke bawah tu. Okey, ada my worksheet, maksudnya latihan-latihan yang telah kita buat. Okey, latihan-latihan yang telah kita buat. Okey, lepas tu my student, contoh saya buka satu Okey, contoh my worksheet ni, katalah kita dah upload tadi ni bentuk saya yang dah buat ni. Okey, ni latihan-latihan yang saya buat kepada pelajar dalam bentuk worksheet. Okey, itu kita punya dalam my worksheet. Okey, my student, my workbook dan seterusnya ni okey, tak perlu pening kepala. Yang seterusnya yang ni yang penting. Kalau boleh catat. Yang pertama tadi, apa yang penting dalam ni ialah my worksheet. Yang kedua ialah my mailbox. Okey. My mailbox ni fungsi dia ialah pelajar tersebut apabila kita dah hantar kerja, pelajar tersebut akan hantar kembali kepada kita kerja tersebut. Jadi kita akan dapat lihat pelajar hantar kerja kepada kita. Jadi contohnya dalam my mailbox ni, ni contoh pelajar-pelajar yang dah hantar lah. Okey, pelajar-pelajar dah hantar. Jadi dalam my mailbox ni dia ada banyak lagi. Kita boleh boleh cari nama student pun boleh. Okey, nak kita punya kelas pun boleh. Katalah kita nak kelas 5 MPB saja. Jadi paparan yang keluar ni untuk kelas 5 MPB saja. Banyak lagi Lepas tu katalah kita nak nama, katalah kita cari kerja yang telah dihantar oleh katalah Aida. Okey, dia akan keluarlah benda tu. Lepas tu dia ada subjek. Subjek ni tajuk-tajuk latihan. Katalah daripada tingkatan 5 sains sampai 5 SK1 tu kita nak tengok tajuk
tajuk apa, katalah salah satu tajuk ni. Okey, berapa pelajar yang telah hantar tajuk tersebut. Jadi kita akan tengok dalam ni. Okey, yang ni setting dia lari sikit ya. Lepas tu kita akan boleh setting pada date juga. Kita akan boleh tengok date punya ya. Okey. Perkara yang ketiga, tadi yang pertama tadi saya ulang balik. Yang pertama ialah yang penting ialah my worksheet. Yang kedua ialah my mailbox dan yang ketiga ialah okey. Cikgu-cikgu cuba buka my subscription ni. Subscribe dah ni. Okey. Cuba buka yang ni. Okey, cikgu ambil pada bahagian teacher. Okey, yang paling tinggi lah ni. Tekan dulu dia punya subscribe ni. Jadi cikgu-cikgu akan dapat free until 31 Disember 2021. Free. Tekan dulu. Tekan subscribe terlebih dahulu. Jadi kalau cikgu tak tekan, live worksheet ni akan hapuskan kerja kita dalam 30 hari. Macam contohnya tadi yang apa, yang senarai pelajar yang kita buat ujian apa live worksheet tadi tu, bila dalam tempoh 30 hari tu secara automatik kita punya latihan tu akan di-delete auto oleh live worksheet. Jadi apabila cikgu tekan subscribe ni, maknanya sampai hujung tahun ni dia tak akan delete lah. Dia tak akan delete pada ni. Pada my mailbox. My mailbox ni dia tak akan delete. Jadi cikgu-cikgu akan tengok, bukan 30 hari, dia akan tulis sampai 360 hari lah. Okey. Okey. Start kat mana tu tadi? Mana subscribe Okey, subscribe. Subscribe ni tekan pada bawah ni, ada bawah ni. Sebelum logout ni ada my subscription. Oh, okey. Ustaz, nak subscribe yang mana ni Ustaz? Subscribe pada teacher yang 1000 ni. Yang mana Yang tak ke berapa tu? Yang ni. Yang keempat dari kiri tu. Yang kiri. 4 kiri ya. 1000 lah, 1000. Paling tinggi lah ni. Mana? 1, 2, 3, 4. Yang 25 hari atas tu. Betul? 25 hari? Betul lah. Ya. 25 hari. Betul. Itu Okey. Teacher. Ustaz, saya tengok je dulu komputer saya ni. Saya dah daftar dia apa ni. Tak keluar pun. Tak apalah, nanti dulu lah. Okey, Kak Ji ada masalah login ke? Kak Ji dah ikut tu daripada pagi tadi Kak Ji buat. Dia memang keluar, dia kata dah register. Dia kata your email is already registered. If you forgot your password, please go to the live worksheet tu. And then tulis forgot my password. Kak Ji tak tahu bila Kak Ji ada ni, rasa belum pernah. Oh, macam tu Kak Ji, masa yang Nazar ajar tu ada buat tak? Ingat langsung sebab selepas tu Kak Ji tak ada guna kan. Oh, yelah. Okey, Miss Tan ada soalan? Ustaz, boleh saya tanya lepas register sebab saya lambat kan? Saya baru register. Mau pergi mana? Okey, sekarang ni pergi pada subscribe terlebih dahulu. Tekan subscribe ni. Ada nampak paparan saya tak? Okey. Okey. My subscribe. Okey, tekan yang tu. Okey. Lepas tu nanti. Okey. Sorry ya, lambat. Tak apa. Baik, lepas tu pergi pada bawah ni. Teacher, nampak teacher? Belum lagi, nanti. Sekejap. Ustaz,
Tak jumpa Ya. lah. My subscribe tu kat mana? Ah, Oh, subscription tadi tu. dekat Kat ni, atas dekat ni kan log, ada home, about the site. Kat belah mana? dekat sebelah kanan tu nampak gambar loceng tu. Nama. Dekat nama Kak Ani. Kat nama tu, klik nama tu. Ada nama. Bawah ni. Jumpa tak? Tak jumpa. Okey, Macam mana mau login? login. Oh, belum login. Belum. Login, tadi dah register betul? Dah. Dah register. Okey, dah register. Saya cuba login balik. Okey, saya tekan log out dulu. Saya klik login balik Okey, nampak tak kat teacher access? Jumpa? Teacher access. Jumpa? Oh, nanti saya patah balik. Okey. Bila jumpa teacher access tu, masukkan username dan juga password yang daftar tadi. Okey. Lepas tu tekan enter. Baik, Kak Noraini boleh tak? Okey, lepas habis tu, okey, kita dah masuk ke, lepas habis subscribe tadi kita dah subscribe. Okey, kita dah habis. Okey, itu saja kita punya interface ataupun kita punya benda yang penting lah. Okey, saya ulang balik, benda yang penting dalam live worksheet ni, dalam banyak-banyak ni ialah yang pertama my worksheet. Okey, yang kedua my mailbox dan yang ketiga my subscribe. Okey, itu yang penting. Okey, my worksheet kuncinya ialah kita nak buat lembaran kerja ataupun kita nak buat kerja. Okey, yang kedua my mailbox ni ialah untuk pelajar hantar kerja. Jadi kita boleh semak kerja pelajar ni dalam my mailbox. Dan yang ketiga my subscribe adalah untuk kita mendapat kelebihan lah, kita sebagai guru ni dapat kelebihan sampai hujung tahun ni lah, kita punya dapat simpan lembaran kerja apabila kita dah tekan subscribe. Okey. Seterusnya kita masuk kepada objektif yang seterusnya. Okey, yang pertama sekali kita nak buat lembaran kerja, kita kena get start. Tekan get start. Okey, dah boleh masuk dah semua? Dah. Okey. Lepas tu kita choose file. Ambil je mana-mana file yang kita telah convert dalam PDF. Ujian ke, latihan ke dalam bentuk JPEG ataupun gambar tu yang kita telah convert. Okey. Contoh kat sini kalau bentuk PDF, bentuk macam ni lah dia tulis PDF. Okey, lepas tu open. Lepas tu upload, tekan upload. Kita punya upload. Okey. Okey, boleh tak rakan-rakan? Boleh tak? Boleh. Okey, kalau dalam bentuk JPEG mungkin boleh convert terlebih dahulu. Okey, mungkin ada tak tahu convert. Cari je dalam Google tu PDF, tulis je PDF converter.
Okey, type je PDF converter. Dia akan keluarlah yang free daripada internet tu. Katalah kita ada file dalam bentuk Word. Okey, lepas tu kita pilihlah dalam bentuk Word tu ataupun dalam bentuk gambar. Kita ambil file tersebut, lepas tu kita convert kepada PDF. Contoh saya ambil gambar satu. Okey. Okey, contohnya yang ni telah di-scan ataupun dia ambil gambar, lepas tu open, lepas tu dia akan upload, dia pun terus convert kepada PDF. Okey, lepas tu kita download je lah file tersebut okey. Bila kita dah download file dalam bentuk PDF, okey, kita dah tukar dalam bentuk PDF, lepas tu kita upload dan terus keluar paparan tu. Okey, keluar paparan ya. Okey. Baik, kita dah sampai kat sini. Boleh ikut tak? Okey, boleh. Boleh ya? Boleh. Okey. Kalau tak boleh ikut, kita mungkin boleh tanya terus Saya masuk kepada yang seterusnya. Baik, kita nak buat coding ataupun kita nak buat arahan. Bagaimana arahan? Katalah soalan pertama mungkin dalam bentuk katalah isi tempat kosong ataupun soalan tersebut dalam bentuk esei. Jadi apa yang perlu kita buat, contohnya soalan ni, soalan dalam bentuk struktur ni. Okey. Kita tarik je. Nampak tak bila keluar di kita punya kita punya cursor ni dalam bentuk tambah ni, kita tekan, lepas tu kita tarik. Tariklah panjang sikit Okey. Lepas tu lepaskan. Okey. Lepas tu kita ada boleh adjust. Tengok dia punya cursor ni. Adjust kiri kanan, katalah nak pendek. Okey. Nak panjang. Okey. Dari bawah pun boleh adjust. Bagi kita punya jadi cantik sikit. Okey, adjust. Lepas tu yang belakang pun sama. Okey. Okey, lepas tu untuk gerak-gerakkan kita pastikan dia ada tanda cursor ni. Tanda macam mana ni? Nak keluar tu, nak gerak. Okey. Dia boleh gerakkan kotak ni. Okey. Tak apa, kalau tak boleh gerakkan kita adjust begini Okey. Okey itu. Okey. Kita masuk kepada jawapan. Okey. Apa pelajar perlu tulis dalam tu, katalah yang ni drop down pelajar pilih jawapan. Pelajar tak perlu tulis. Maksudnya pelajar hanya klik jawapan yang betul sahaja. Contohnya okey. Arahan yang perlu kita tulis ialah tulis perkataan choose, CHOOSE. Okey, tulis terlebih dahulu choose. Lepas tu notah bertindih. Okey. Notah bertindih. Boleh ikut tak sampai situ? Tulis perkataan choose. Okey, lepas tu notah bertindih. Okey, lepas tu letaklah jawapan. Katalah kita nak letak jawapan yang betul. Apakah maksud berdikari? Okay. Katalah jawapan betul. Kalau kita nak letak jawapan betul, jawapan tersebut tu betul, kita letak tanda star. Satu lagi tanda star yang nombor 8 tu. Itu adalah arahan untuk jawapan betul. Katalah kita letak jawapan dia ialah berusaha bersungguh. Okey. Itu jawapan yang betul. Lepas tu kita letak jawapan yang salah satu lagi. Kita letak tanda slash. Okey, slash. Okey, carilah jawapan yang salah. Contohnya katalah jawapan yang salah ialah
Baik, ini kalau nak tahu jawapan betul, mana jawapan yang salah, kita letak tanda star. Penting penting kita letak tanda star. Kerana tanda star tu adalah merujuk kepada jawapan yang betul. Okey. Jadi menghormati ibu bapa ni adalah jawapan yang salah. Jadi apa yang berlaku? Apa yang berlaku nanti ialah, okey, nampak yang atas ni? Okey, ni edit. Yang ni untuk preview, yang ni untuk save. Okey, yang ni untuk discard dan yang ni ialah untuk update background. Yang ni tak perlu gunalah yang dua ni. Guna yang tiga ni saja Guna tiga ini sahaja. Edit, lepas tu preview. Preview ni maksudnya paparan murid yang nampak. Okey, contohnya saya tekan yang ni, preview. Okey, preview. Okey, apa yang murid nampak ialah okey, dalam bentuk kosong macam ni dia akan nampak garisan macam ni, lepas tu dia akan nampak tanda klik ni. Okey, jadi murid akan jawab. Okey. Jadi murid akan pilih dua ni. Berusaha bersungguh-sungguh ke menghormati ibu bapa. Jadi katalah murid tu dah baca buku, jadi dia pilih berusaha bersungguh-sungguh. Okey, kalau yang jenis tembak saja ataupun yang tak baca buku, dia klik menghormati ibu bapa. Jadi Ustaz, begitu. Ya. kalau katalah kita buat drop down ni, katalah jawapan dia 3, maksudnya slash dia 3 lah, jawapan 1, slash, satu lagi, slash. Okey, betul. Betul, Dia jadi 3. lah. Dia akan jadi 3. Contohnya kita tambah satu lagi ni, kita slash bermain, katalah bermain bola. Masalah Okey, dan seterusnya katalah nak sampai 5 ke 6 ke, tak ada masalah. Okey, yang penting kat sini ialah arahan. Okey, arahan macam mana? Arahan perkataan iaitu choose dan juga satu lagi notah bertindih, dan yang ketiga ialah perkataan star untuk jawapan yang betul. Okey. Dan begitulah yang seterusnya. Okey. Okey, itu yang pertama. Boleh ikut Okey, boleh. Okey, yang kedua untuk soalan ABC. Okey, soalan ABC pun sama juga. Cikgu perlu tulis ada kaedah lain, tapi untuk saya ajar untuk kaedah yang paling senang lah. Sebab ABC ni kita copy pun boleh Katalah jawapan tu ABC, dalam bentuk ABC soalan tu dalam berbentuk objektif. Jadi kita hanya tulis macam mana? Jangan huruf besar huruf kecil, choose. Satu notah bertindih, tulis je. Star katalah jawapan dia A. A/B /C dan juga /D. Okey. Jadi yang ni kalau nak kecilkan boleh kecilkan. Kita tarik je, kecilkan bagi cantik sikit. Jadi apabila pelajar menjawab soalan objektif, dia akan nampak bentuknya macam ni. Drop down. Dia akan nampak okey, apa jawapan yang betul. Jadi katalah dia jawab C. C. Tapi jawapan tadi kita telah letak star pada A. Jadi jawapannya salah lah kalau dia jawab C. Jadi jawapan yang betul adalah A. Itu untuk soalan objektif. Okey, kita dah struktur, lepas tu objektif. Okey. Lepas tu yang bagusnya kalau kita buat macam ni, kita boleh copy paste sahaja. Katalah soalan nombor 2, kita klik rajah ni. Okey, bagi kotak hitam terlebih dahulu, lepas tu kita tekan Ctrl C. Kita lekat laptop tu, lepas tu Ctrl V. Dia akan keluar dia punya yang kedua lah, untuk soalan yang kedua. Okey. Star ni kita tukarkan lah, katalah soalan 2 tu jawapannya dalam B. Okey, B kita tukarlah. Kita punya star tu letak pada B. Okey. Baik, setakat ni ada masalah? Ada masalah tak? Ke lagi sangat?
Tak ada Ustaz. Okey, faham. Okey ya. Okey, tak ada masalah. Okey. Baik, saya teruskan lagi. Okey, saya dah pergi kepada soalan struktur dan juga soalan objektif. Katalah satu lagi soalan isi tempat kosong. Isi tempat kosong katalah cikgu-cikgu ada pelajar isi tempat kosong. Ataupun dalam bentuk katalah dia bagi kotak bahagian atas, lepas tu dia tulis soalan struktur, lepas tu isi tempat kosong pun sama. Kita tarik, lepas tu kita tekan cus. Okey, lepas tu katalah jawapan yang pertama iaitu harta. Ataupun kita gitu. Jawapan yang kedua jawapan yang kedua iaitu rumah. Okay, jawapan yang betul harta. Okey, untuk soalan isi tempat kosong pun kita boleh buat macam ni juga. Jadi banyak kaedah yang boleh kita buat walaupun dengan satu cara iaitu dengan drop down ni. Banyak kaedah. Begitu juga dengan matematik. Matematik pun kita boleh buat. Okey, jadi paparan murid akan nampak ialah preview terlebih dahulu. Jadi untuk isi tempat kosong nanti tu, paparan murid akan nampak macam biasalah. Dia akan pilih mana satu jawapan yang betul. Okey. Baik, seterusnya katalah cikgu-cikgu tak nak bagi jawapan. Contohnya macam ni soalan struktur tapi nak belajar tulis. Okey, macam mana caranya? Cikgu ambil saja buat kotak saja. Contohnya buat kotak ni senang ya, buat kotak. Okey, buat kotak ni panjang sikit, buka panjang macam tu. Okey, lepas tu lepaskan. Okey, jadi lepaskan kosong macam tu. Jadi bila-bila paparan pelajar ni untuk paparan pelajar dia akan tak ada jawapan. Tak keluar jawapan dekat sini. Maknanya pelajar kena tulis sendiri. Okey, pelajar akan tulislah jawapan apa dalam bentuk esei ke, soalan kebat ke, matematik ke apa semua tu. Dia boleh tulis sendiri. Okey. Lepas tu dia punya kelemahan ni kelemahan dia kita kena kira manual lah dia punya markah ni. Katalah soalan ni adalah 4 markah. Jadi kita terpaksa tengok satu-satu lah. Katalah pelajar dalam satu kelas tu 30 orang. Jadi kita kena tengok satu-satu, kena buka satu-satu dan tanda satu-satu apabila kita buat atau apabila kita suruh pelajar tersebut tulis. Okey, itu dah, yang ni dah. Okey, dah. Okey, soalan? Assalamualaikum Ustaz. Nak interrupt kejap. Contoh kalau dalam soalan Ustaz tadi kan, soalan contoh tadi apa? Jelaskan, tak apa nampak tu. Okay. Jelaskan 2 kelebihan memiliki sifat berdikari tu kan. Kalau kita nak suruh budak kita jawab atau klik tu jawapan tu kan mungkin kita sediakan 4 jawapan. Okey. Mungkin 2 salah 2 betul kan. Jadi boleh tak kalau kita dalam satu bentuk kotak tu kita masukkan 4 jawapan, 2 betul 2 salah. Macam mana kaedah Ustaz nak buat dia punya bentuk, dia punya coding gitu. Okey, katalah dia tak boleh masuk coding yang sama dia tak boleh masuk. Jadi katalah nak 2 jawapan ni kita terpaksa buat satu lagi jawapan ataupun kita terpaksa buat satu lagi soalan. Contohnya soalan B1 ni nyatakan 2 sikap Muslim yang berdikari ni. Okey, kita kena buat 2 kotak kat sini. 2 kotak. Jadi kita terpaksa type lah, choose. Type macam tadi. Type lepas tu tanda star untuk jawapan betul. Lepas tu yang kedua pun sama juga. Jadi pelajar tersebut ada 2 jawapan. Kita tak boleh letak 2 star kat situ. Jadi kalau kita letak 2 star, arahan komputer tu tak boleh baca. Sebab ada 2 star kat situ. Itu dia punya kelemahan lah. Okey. Okey, rakan-rakan boleh ikut tak setakat ni?
Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Baik, saya pergi kepada seterusnya. Okey, ini kita soalan Okey. Seterusnya iaitu dari segi markah. Okey, markah. Kita dah setting tadi kepada yang betul tadi. Okey, markah betul. Katalah yang pertama ni, cuba kita tengok kembali Cuba tengok kembali. Katalah soalan ini 4 markah. Yang atas ni 4 markah. Okey. 4 markah. Lepas tu kita punya soalan ni dia nak dua isi. Tetapi dia 4 markah. Jadi komputer tidak boleh baca 4 markah tersebut. Jadi komputer hanya boleh baca jawapan yang betul saja. Dia tak boleh kira. Katalah kita kira ni, katalah kita letak 4 markah sini. Komputer hanya baca 2 markah saja. Jadi cikgu-cikgu kalau buat latihan tu, kalau nak markah betul, cikgu-cikgu kena kira ikut markah ni lah, markah dekat tepi dia ni. Sebab nanti kita akan tengok apabila kita finish nanti, markah komputer akan generate ataupun komputer akan kira markah pelajar. Markah tersebut tak betul, tapi kita boleh nampak mana jawapan betul dan mana jawapan salah. Jadi kita kena kira manual juga dengan benda ni Okey, lepas tu okey. Bila dah habis? Okey. Bila dah habis, bila dah habis semua tu, dah habis saya terangkan ni 3 1 2 3. Okey. Lepas tu untuk cek kembali tu, cikgu tekan preview. Adakah cikgu salah tulis ataupun cikgu salah letak arahan. Jadi untuk cek tu cikgu klik kembali, tengok okey aku dah letakkan, dah betul A B C D. Okey. Lepas tu yang ni betul. Okey, itu untuk preview, untuk cek kembali kita punya soalan. Okey, lepas tu untuk bahagian yang ketiga ni iaitu save. Okey, lepas tu kita save. Okey, bila kita save, dia akan keluar 2 arahan. Okey, mungkin boleh catat, ambil yes, I want to share my worksheet with other teachers. Okey, kita ambil arahan ni lah. Jangan ambil no. Kita ambil yes. Okey. Kita ambil yes. Kalau boleh catat yes, tekan yes. Okey. Untuk bahagian ni, kita isilah. Kita punya tajuk tu. Tajuk katalah tajuk kita hari ini, tajuk kita tu ialah berdikari. Ini tajuk dalam buku kita. Okey, lepas tu language, ambil Malay. Lepas tu full subject. Katalah kalau bahasa Inggeris, tulis je bahasa Inggeris. Okey. Dia ada bahasa Melayu, bahasa Arab pun ada. Okey, tak apalah bahasa Melayu. Lepas tu grade level, ambil je tingkatan, tulis je tingkatan berapa, tingkatan 3. Katalah okey, main content ni kita punya title kita ni ataupun tajuk kita ni berada dalam tajuk mana dalam buku teks. Katalah bab 1. Okey, bab 1, tulis bab 1. Okey. Ada konten ni tulislah apa-apa bentuk, adakah soalan kita tu dalam bentuk ulang kaji ke, latihan ke, apa semua tu. Okey. Ulang kaji. Okey. Terusnya age, pilihlah tingkatan 5 17. 17, umur 17 tahun. Okey, pilih. Description, tulis je apa-apa tentang tentang tajuk kita tu. Katalah kita letak latihan ulang kaji, apa-apa tentang yang menceritakan tentang latihan kita tu. Okey, yang bawah ni, yang bahagian bawah ni tekan yes je, tak perlu save. Okey. Lepas tu cikgu save. Cikgu save. Okey. Okey, baik. Habis sampai kat situ.
Okey, boleh faham cikgu-cikgu? Boleh ikut tak? Okay, boleh Boleh Ustaz. Ustaz, boleh. Okey. Okey, saya dah habis sampai nak habis dah ni kita punya ADP. Sebelum okey. Untuk bahagian akhir sekali, kita dah siap banner kita punya latihan ataupun kita dah siap banner kita punya coding apa semua tu. Okey, sekarang ni bagaimana kita nak hantar kepada pelajar. Okey, bagaimana kita nak hantar pelajar. Untuk itu saya stop dulu skrin ni. Okey. Mungkin Ustazah Hanis mungkin terangkan untuk share. Okay, boleh share. Okey, untuk share, kejap ya. Kejap ya, saya share skrin terlebih dahulu. Okay, kita sambung. Untuk yang tadi yang Ustaz bagi tahu, yang soalan kita buat sendiri daripada A sampailah ke Z untuk kita nak send kepada murid kita. Okey, dengar ke yang kat luar? Ya, dengar Kak. Okey, thank you Dini. Okey, lepas tu yang kali ni kita pergi kepada custom link yang macam ejaan dekat ruang chat tu. Kalau kita tak ada soalan tu, kita boleh ambil ataupun manfaatkan yang kawan-kawan kita dah buat dalam live worksheet sebelum ni. Okay, contoh kat sini. Nampak tak dia punya skrin ni? Kak Anis, Akak ada share screen ke? Sebab saya tak nampak screen Akak. Okey, sekejap Okey. Okey, nampak? Yes Kak, dia tengah presenting sekarang. Okey. Boleh teruskan Dini? Yes Kak, boleh. Sekarang saya nampak dah. Okey, thank you. Okey, lepas tu bila dah ada kat sini, yang ni yang interface mula-mula tadi tu, kan ada nama kita yang dah selesai kita register tadi. Lepas tu kita boleh search yang kawan kita dah buat sebelum ni. Contohlah kita nak type, kita nak cari tajuk apa contohlah matematik. Okey, matematik tingkatan 3. Okay, kita type dekat search. Kalau tengok kat sini dia sebelah kiri ni dia ada interface dia like worksheet. Lepas tu kat tengah ni, okay, kat sini kita search matematik tingkatan 3. Okay, klik button search. Okay, and then dia ada banyak pilihan. Jadi kita boleh pilih mana-mana yang berkait dengan tajuk kita, PDP-C ataupun PDP-R kita hari itulah. Contoh kita nak ambil yang ni yang hasil kerja orang lain tapi kita manfaatkan macam kita buat, macam yang Ustaz dah buat daripada step A sampai Z tu, kawan kita pun buat yang sama. Jadi dia dah cari dah yang terbaik, kita pun cari yang terbaik lagi kat sini. Okay, kita cari contoh yang ni lah transformasi ni 11.1. Okay, klik dekat transformasi. Lepas tu kita jangan copy yang dia punya ni sebab kalau kita copy yang dia punya, nanti dia punya result tu siapa yang peroleh? Kita ke kawan kita yang dah buat awal-awal?
live worksheet ni. Kalau kita tekan copy. Dapat kat kawan kita. Yes Kak Ji. Dapat dekat kawan kita. Bila dapat dekat kawan kita, jadi kita tak adalah feedback daripada anak murid kita tu. Jadi kita tekan custom link ni. Okay, tekan custom link sebab kita nak jadikan hasil kerja dia tu kita manfaat kepada murid kita juga. Okay, tekan custom link. Okay, dia akan keluar macam ni. Lepas tu tengok bawah, dia ada 1 kotak, 2 dan 3 kotak. Okey, ada 3 kotak ni. Kotak yang sebelah kiri, paling kiri, yang ni ignore je lah. Checking option ni apa, yang ni dia dah tick dah capital letters, yang ni tak ada apa ni. Function marks apa tu. Time limit ni kalau kita nak set time limit lah. 60 minit ke 10 minit ke 7 minit ke dia nak jawab tu. Jadi better kalau kita nak macam PDPR tu seharian, abaikan je lah. Okey, soalan Kak Ani, kalau tak ada custom link, macam mana ya? Custom link tak, memang dia ada dekat interface tadi tu. Memang kita kena tekan kat situ. Kalau kita tak nak tekan custom link, kita boleh pakai yang kita. Ke tak ada button dekat laptop Kak Ani custom link? Oh, tak ada button. Kak Ani pakai handset ke laptop? Oh, pakai laptop. Kejap. Okay, kita refer sebelumnya. Okay, kat sini Kak Ani. Kak Ani tengok ni dekat sini. Yang Anis tunjuk ni. Link to this worksheet, kan ada URL dia. Lepas tu tengah-tengah ni ada copy. Lepas tu custom link sebelah kanan. Akak cuma ada copy je. Oh, ada Sebelah custom link tu tak ada. Okey. Kak Ani buka yang Kak Ani register ke Kak Ani tak masuk nama Kak Ani kat atas ni? Bawah community ni. Oh. Kak Ani buka saja ke? Ya. Mungkin sebab bila dah ada baru kita boleh macam tukar hak milik lah. Kalau kita tukar hak pemilikan, kita nak jadikan barang orang tu jadi barang kita. Jadi kalau Kak Ani dah tak ada community tu, tak ada pun. Oh, community tak ada ke? Tak nampak. Mungkin ada dalam ahli group dalam ni, boleh sharing, mungkin ada yang pernah pengalaman sama macam Kak Aini. Setakat ni Anis okey, tapi mungkin ada kawan lain yang boleh bantu. Dini ke Isna ke, siapa ramai ni 12 orang. Sebab ada tak yang tak nampak community? Community ni tak ada perkataan community, dia cuma warna biru je. Selepas make interactive workbooks tu, lepas tu kosong, lepas tu baru help. Community, perkataan community tu tak ada. Dekat kosong tu. Kak Nurani dah login ke belum Kak? Akak baru hari ni je buka. So you have to login first Kak. Create account dulu, baru dia boleh link kepada account kita tadi. Okey. Register lah tu. Macam yang kat screen ni. Okey, nanti akak tengok balik. Rifai. So maksudnya Ustaz Rifai punya ni, so can custom link kepada account Cikgu Rifai. So dia akan masuk mailbox Rifai ni. So Kak Nurani masuk tadi tu. Yes. So Kak Nurani dah create tu, dia akan masuk ke mailbox aku. Okey. Perlu nak patah balik ke? Maksudnya kalau perlu nak patah balik, suka juga. Kak ni nak ni, kita pergi semula. Okey, kalau tadi yang ni, kita log out lah dulu.
Okey, kalau yang ni kita pergi register Tapi akak tak semula. adalah perkataan log out tu sebab tak ada community kan. Ya, sebab Kak Ani tak log in. Tak log in memang tak adalah log outnya. Okey. Kak Ani ni pergi interface ni. Then Kak Ani tekan register. Okey, register. Puan Azhar nampak tak Puan Azhar? Okey, Kak Ani boleh? Boleh, tapi tadi sebenarnya dah register, dah siap dah. Oh, dah register dah siap Ni yang I Not Robot register apa ni semua dah Saya kat pergi balik. Kak Ani tak pun pergi email verify account, nanti dia terus masuk ke account kita. Dah. Sepatutnya dah, tapi sekarang ni kena tekan register lagi ke macam mana? Oh, yang ada daftar email. Lepas tu Kak Ani check dekat email Kak Ani yang Kak Ani daftar tadi tu. Buka MUI ke Gmail ke Tak apalah, akak dengar je lah dulu. Sama Nanti akak buat lepas ni. Ni lagi teruk. Kalau dapat terus pandai Puan Aini. Tak, macam kes Pozi dah faham. Pozi boleh buat tapi tak boleh ni. Entah apa problem tak. Nanti Pozi nak buat semula. Kak Ji yang email tu kok, email pernah Ya. register. Kak Ji dah tekan forgot. Lepas tu dia dah bagi yang baru pun tekan dia keluar macam tu juga. Nantilah buat dengan anak pula. Boleh create email, new email kok Kak Ji. Sebab email tu macam dia dah detect, dah buat kan. Oh, ataupun kalau Kak Ji tekan guna forgot. email lain email betul-betul. Gmail lain. Okey. Betul. Nanti Kak Ji, tu tugasan untuk Kak Ji. Tugasan update email lepas tu on. Okey, nanti Kak Ji try buat lagi. Kak Aini dah register ke tadi? Dah? Tadi asalnya dah register. Okey, kalau dah maksudnya mungkin email jugalah tu. Sebab kalau Akak tak guna boleh masuk. MOE. Akak guna email yang MOE punya. MOE, betul-betul. Boleh. Dia mana-mana email pun boleh. Anis, cuba guna pakai Ani punya apa tu? Ani punya account. Ani punya account, okey. Cuba tengok. Ani bagilah account Ani tadi yang register nama apa? Okey, Anis log out. Then pergi kat sini, nama. Password apa Ani tadi register nama apa email? Saya ke? Password rahsia. Okey, tak. Ada. Okey, ni Anis. Okey, dia dah keluar kat sini. Yang ni yang Anis. Password dia ni tak ingat sebab ni tulis kat sini. Sebab tu password dah kena ingat. Kenapa akak punya kan tiba-tiba bila nak masuk tu dia kata your account is not activated yet. Kenapa Akak kena pergi email verify account. Baru boleh activated. Kak ini kena buka juga email yang Kak Ani dah daftar. Tak buka lagi. Kena buka lah Dekat situ dia ada tulis supaya kita verify email tu, lepas tu baru activate dekat sini. Email daripada live worksheet.
Ada tak Kak Ani check email? Ke email ada kat lain? Nak check Cikgu tak lain reti sabar ya, lepas. cikgu lain. Makcik-makcik macam saya pun nak belajar juga ni, sabar ya. Ya, apanya Puan Azhar? Apa? Dekat mana? Dekat email ke? Yang register Saya separuh jalan, jadi tu saya nak tengok orang lain punya ni baru boleh join betul. Oh, okey. Yang tadi tu lah yang kalau Kak Aini untuk register dia tak nampak community ni dan sampai ke help, mungkin sebab dia tak register lagi. Kalau Kak Ji dia register tapi mungkin dia lupa password ke apa sebab dia dah reset dah. Email yang dia guna tu dah ada. Dah ada. Kak Ani. Ya. Kak Ji dah pergi tulis forgot. Lepas tu dia suruh buka Gmail, dia bagi yang baru, dia suruh kita ni. Kak Ji dah buat. Lepas tu bila Kak Ji dah masukkan balik semula, dia keluar macam tu juga. Tak ada pula. Tak ada. Cannot found. Kata alamak, sabar je. Ni tengok dekat dalam inbox ni tak ada pula. Verify email tadi tu tak ada. Oh, tak ada Cuba tengok folder spam. Apa? Aku cuba spam. Tengok folder spam. Sebabnya tak dalam address kita, jadi dia akan ingat spam. Spam? SPAM kan? Oh, sekejap. Dia bawah sikit. Sekejap. No spam here. No spam here. Mm-mm. Kak ni buat bila? Hari ni ke bila? Sebab kalau spam tu dia Baru 20 je. hari. Hari ni baru. Dia baru buat tadi. Patutnya ada. Ada dalam inbox kan? Dalam inbox email. Tapi inbox paling later 10 hari bulan. Ini 17. Dia masuk terus. Spam dekat inbox dia lah. Salah email. Satu lagi. Besar, kecil ke? Taklah guna register satu online. Apa, saya dengar je dulu nanti balik macam mana. Nanti Anis bagi bimbingan klinikal ni saya. Boleh. Ani buat bimbingan klinik nanti. Kita rekod, nanti kita share. Untuk bantu kawan yang ada masalah untuk register, nanti dia boleh follow yang tu sebab ada yang tadi awal masuk lepas tu keluar, masuk semula, mungkinlah masa dia isi lepas tu. Oh, tadi dah record kan? Ya betul. Tadi dah record. Okey. Tadi kita berhenti dekat register tu. Jadi kat situ kita nampak angkat tangan tu, Anis. Okey Cik Tan. Ya, saya mau respon sikit lah. Masalah saya sama dengan tadi tu Cikgu Norani. Saya register, dia kata your account not activate. Jadi saya ada terima itu email. Jadi saya terus masuk email sana, tapi saya guna handphone saya masuk email kan, dia kata belum register. Saya pun tak faham kenapa. Tapi dalam laptop saya dia kata your account not activate. Ada kemungkinan tak tunggu 2-3 hari Anis baru dia activate? Tak ada. Dia activate terus. Tak ada. Dia automatic. Dia automatic activate. Jadi kalau macam itu, okey Kak Nuzi ni. Tadi akak punya tak ada community juga. Lepas tu akak tekan home, dah keluar dah community tu. Cuba tekan home. Okey Kak Ai cuba try. Cik Tan pun sama. Cuba pergi tekan home ni.
Itu recording nanti tolong hantar dalam Telegram. Saya mau belajar lah. Terima kasih. Okey, sama. Teruskan. Okey, thank you. Okey, Kak Aini boleh tekan home ke keluar tak? Tekan Kalau home tak, tapi nanti tak kita keluar. Tak keluar juga? Tak keluar juga. Okey, tak keluar juga. Kalau tak keluar juga, tak apa, kita bagi bimbingan yang seterusnya lah. Okey, Kak Aini tengok step yang step yang seterusnya selepas kita register. Okey, tak apa, tenang je. Kalau tak dapat tu nanti kita bagi bimbingan video, nanti recording, senang kawan-kawan nak buat nanti. Okey, bila dah register dia akan keluar macam, nampak ke yang Anis share screen ni? Nampak. Okey. Ada nama kat sini, maksudnya yang kita punya account lah. Lepas tu kalau kita nak manfaatkan yang hasil daripada orang lain tu juga untuk anak-anak kita ni, kita search lah kat sini. Contohnya yang kalau lah Kak Ji dengan Kak Fizah, okey, matematik tingkatan 3. Okey, tekan search. Okay, then dia bagi mana-mana, ada banyak pilihan ikut tajuk kita lah, ataupun kita nak ulang kaji mana-mana topik, kita boleh pilih. Contoh kita nak ambil yang variance, sisihan, piawai. Okey, Ustazah ajar hari ni variance dan sisihan piawai. Klik je biru ni. Okey, dia akan keluar. Jangan tekan copy dulu. Mentang-mentang kita nak copy jangan terus tekan copy. Bila kita nak jadi hak milik kita dan jawapan feedback murid tu pun dapat pada kita tekan custom link. Okay, kat sini custom link, kita tekan. Okay, klik kat sini, dia akan paparkan 3 kotak yang kita perlu isi lah, mana yang perlu isi. Okay, checking option. Yang ni biasa yang ignore ni, function marks ni kita ignore lah. Lepas kita letters, yang ni huruf besar. Okay, ignore essence. Time limit ni, kalau kita PDPR biasanya sehari, kita boleh isi 3 hari kan. Jadi abaikan je lah set the limit ni. Kalau andaikan kita nak buat 1 jam, kita type je lah berapa-berapa minit kat sini. 60 ke, 120 minit ke. Okay, yang ni kotak first. Yang kotak second ni check answer, kita abaikan. Lepas tu send answer to teacher. Okay, kita klik kat sini. As student pun kita abaikan lah. Student name kita abaikan, kita kosongkan sebab student tu nanti akan refill dia punya name dia. Lepas tu grade level ni boleh type kalau tingkatan, yang ni nak kena sama kalau cara kita type tu tingkatan 3. Okay, the next bila kita masuk nak buat live worksheet tu, kita tekan huruf besar pun sama, ataupun nak sempang ke tak sempang ke pun sama. Okay, contoh tingkatan 3 taklah ambil kelas terus. 3 rasional, jujur. Okay, kita tulis macam ni, pastikan yang next kita tulis macam ni juga supaya kelas ni senang nak search, kita guna yang ni je. Kalau hari ni kita guna ada sempang, hari lain tak sempang, maksudnya kita kena ada samalah dengan yang subjek kita kat bawah ni. Okay, 3 rasional jujur, subjek katalah hari ni, tadi kan matematik. Okay, matematik lah type. Matematik. Okay, matematik ada tajuk tadi variance. Tulis variance. Matematik formal sangat. Okay, variance. Lepas tu kita klik send answers to my mailbox. Okay, nanti dia akan sampai dekat mailbox kita. Ni kotak kedua. Lepas tu pergi ke kotak ketiga. Okay. Grading options. Show grades without decimals. Jadi kat sini markah yang kita peroleh tu, yang anak kita peroleh tu genap. Ataupun tak ada decimal lah. Kalau yang kita klik pada show grades with decimal, dia akan bagi point-point. Okay, kalau cikgu nak bentuk point, boleh klik kat sini. Kalau kita nak
nombor tak ada point, okey klik yang atas ni. Okey, don't show grades ni kalau kita tak perlu kepada markah lah. Okey, markah skor kertas tu kita nak per 100 ke, nak per 10 ke, nak per 50 ke, boleh je adjust kat sini. Type je, okey klik kat sini. 20 ke, 10 ke boleh tukar. Okey, yang ni show errors, right answers in green. Okey, bila dia paparkan kertas pelajar tu boleh nampak. Kalau dia jawab betul, answer dalam kotak jawapan dia dipilih tu berwarna hijau. Kalau salah warna merah. Jadi senang kita nak tengok ataupun kita nak kira yang mana betul, yang mana salah. Okay, yang ni show right answer after checking apa tu ni, nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Okay, these option are only for student. Okay. Okay, bila dah nak pastikan betul ataupun tak untuk 3 rasional atau jujur, tengok kat sini dia dah tulis. Okay, 3 rasional jujur. Okay, lepas tu kita copy, tekan copy link ni, nak tukar ni nak jadi hak kita. Copy link, pergilah dekat, dah tekan copy link tadi tu, pergi dekat Telegram. Kat mana contohlah. Pergi hantar dekat kat ini. Okay, kita klik je lah dekat mana-mana grup. Contohlah 5 saiz. Okay, klik je kat sini. Hantar kat kawan kita pun tak apa ni. Hantar kat kawan kita pun boleh. Hantarlah kat kawan kita ni. Hantar kawan kita tengoklah buka boleh tak. Okey, lepas tu kita hantarlah dekat kawan kita Puan Azhar. Okay, hantar kat saya pun boleh. Okey, nanti Puan Azhar dapat ni. Kalau dia dah jawab, kita akan nampaklah markahnya kat sini. Markah dia, paper dia tu kat sini. Bila dah ni, katalah kita buka, kita nak check yang pelajar kita dah jawab, kita buka mailbox. Hantar 2-3 orang. Okey, yang tadi mana dah? Copy tadi. Ni back. Okay, 3 rasional jujur, copy, hantar dekat message. Hantar dekat Dini. Apa ni? Okay, page dekat chat. Okay, masing-masing boleh tengok dekat ruang chat. Ada yang soalan tadi lah. Jadi boleh jawab. Nanti kita pun boleh buka dekat mailbox kita kalau dia dah jawab. Jadi jangan pelik lah kalau kita pergi dekat mailbox. Kita tekan je 3 rasional, 3 jujur. Tengok tak ada. Sebab dia orang mungkin belum jawab lagi. Okey, ni kat sini. Sebab tak jawab lagi dia tak adalah kat sini. Anis kata yang perlu type sama tadi kat sini tu sebab Anis dah buat dah. Kalau kita ada jarak, ada tak dash apa ni lain-lain, dia akan keluar lain-lain. Tapi kalau kita dah set, tak ada jarak, dia akan keluar benda yang sama lah. Pastikan benda ni type sama. Kalau tak dia akan banyak nak kena link dengan sini jadi lain. Okay, belum ada yang jawab lagi ni. Kalau ada jawab dia keluarlah kat sini. Lepas tu boleh tekan. Okay, contoh yang ni. Tak boleh tekan lagi yang tu sebab tak buat lagi. Okay, jadi tekan kat sini. Okay, 3 rasional jujur. Okay. Okay, variance. Okay, variance. Okay, ni dah ada 2 orang. Klik. Puan Azhar pun dah jawab dah.
0.3. Jawab main-main je tau. Jawab main-main. Sebab masa sekejap je Okay, yang klik-klik pun klik-klik 0.3. Jadi kat sini kita boleh tekan. Bolehlah check kat mana salah, kat mana betul. Ni ada kosong-kosong ni maksudnya dia tak buat lah. Kalau warna hijau ni betul jawapannya. Yang tu lah yang membantu Puan Azah dapat 0.3 markah per 100. Tahniah. Okay lah, daripada kalau dah dapat kosong ni yang ni ni dia pun nanti kesian dekat dia. Okay, yang ni krik-krik ni mungkin boleh usaha sebab kat sini memang dia tak jawab. Nanti kalau dia jawab ni lebih daripada 0.3 ni per 10. Okay, yang tu ada tadi. Yang custom link. Kalau kita yang orang lain, kita nak jadikan yang kita punya. Jadi result tu memang dapat pada kita lah. Yang satu lagi, kita pergi dekat My Worksheet. Yang ni yang kita buat. Okay, contohlah kita buat, kalau kita copy yang orang lain, dia tak keluar kat sini. Tapi kalau dia buat sendiri, dia akan keluar kat sini. Lepas tu kita tekanlah. Tekan. Yang kita ni, katalah yang kita buat, kita nak bagi dekat orang lain. Yang tadi kita ambil yang orang lain punya, yang ni yang kita nak bagi dekat orang lain. Okay, kita pergi copy. Kita pergi copy. Kalau kita custom link, yang perlu custom link cikgu yang nak ambil dengan kita tu. Kalau kita nak bagi kat orang, kita just tekan copy. Okay, copy. Lepas tu kita send je lah kat siapa-siapa dekat ruang tu. Tu beza dia. Kalau copy, kita nak keluar dekat orang lain. Kalau custom link, orang ambil bahan kita, dia nak ubah kepada yang dia punya. Macam Anis bagi dekat Nandini. Okay, lepas tu Dini dia nak ambil yang Anis, dia akan tekan yang custom link tadi tu. Anis bagi kat Dini, Anis tekan copy je lah. Okay, yang tu yang custom link. Lepas copy tekan kat mana? Lepas copy, masukkan dalam Telegram ke WhatsApp ke yang kita nak masukkan tu lah. Dia sama macam custom link tadi, cuma beza dia copy kita nak bagi dekat orang lain, lepas tu orang lain custom link untuk nak jadikan hak dia semula. Okey Kak Nuzi? Kalau kita buat add to my workbooks, dia jadi apa? Dia hantar ke cikgu ke macam mana? Add to my workbooks. Okey, sekejap Okay, add to my workbooks. Kalau kita klik add to my workbooks. Jadi collection kita. Maksudnya yang kita search di internet tu kan, yang orang lain punya, bila kita masuk workbook tu kan, dia jadi kita punya ke ataupun orang tu punya, cikgu tu punya, dia punya link tu. Untuk my workbook ni lebih kepada kita punya yang kita buat tadi, maknanya buat tadi tu kita kumpulkan untuk dijadikan macam buku scrap lah, betul-betul tahu untuk jadi macam bentuk buku. Bukan koleksi ya Ustaz? Koleksi koleksi. Koleksi ke ni, lebih kurang macam tu lah. Okay. Okay, yang tadi tu yang pasal
Stop apa ya? Sekejap nak terangkan tentang apa custom link sikit. Stop share. Okey, saya cuba share screen sikit. Sekejap ya. Okey, ini bahagian yang terakhir. Bahagian macam mana tadi saya terangkan, macam mana kita ambil hak orang tu menjadi milik kita dan juga kita nak hantar kepada pelajar. Okey, saya nak terangkan sikit macam mana kita nak hantar kepada pelajar. Contohnya 3 rasional, 3/7 yang kita buat tadi tu, kerja yang kita buat tadi tu. Contohnya yang tadi tu kita dah buat drop down, ABC apa semua tu. Jadi bila kita dah save semua tu, okey, dalam my worksheet tu, okey, ini paparan kita punya kerja lah. Jadi katalah kita hari ni kelas kita adalah 3 rasional. Jadi kita nak hantar latihan contohnya berdikari ni kepada 3 rasional. Okey, kita klik saja pada 3 rasional tu. Okey. Lepas tu dia ada 2 pilihan iaitu copy dan juga custom link. Okey, untuk copy ni katalah kita nak bagi kepada guru lain. Katalah kertas kerja ni ataupun soalan ni kita nak bagi kepada orang lain. Contohnya kita nak bagi kepada Nandini, kita nak bagi Puan Nazah, kongsi-kongsi dengan rakan-rakan kita. Jadi kita copy yang ni. Jangan kita buat custom link. Jadi kita copy yang ni. Bila kita copy ni kita bagilah kepada Telegram Nandini ke Puan Nazah ke apa semua tu. Jadi mereka akan dapatlah bentuk paparan ni. Jadi mereka tak perlu type cari dekat search tadi yang atas tadi tu. Jadi mereka hanya pergi pada copy link sahaja, copy ni aja. Okey, lepas tu yang custom link ni kita buat untuk macam untuk kelas-kelas lah. Katalah hari ni kelas 3 rasional, kita tekan saja custom link. Okey, lepas tu yang ni abaikan. Apa yang penting bahagian ni ialah bahagian grade dan juga school subject. Okay, sebagaimana yang diterangkan tadi tu, perkataan tersebut tak boleh berubah daripada yang asal. Katalah yang pertama kali kita buat katalah 3 rasional huruf besar. Kita untuk kali yang kedua pun kita jangan guna huruf kecil ataupun tak ada sempang lah, sebab kalau kita guna tu maksudnya akan timbul masalah kepada bahagian yang kita nak cari nanti. Jadi pastikan nama kelas ni betul, cara tulisan pun betul. Jadi subjek ni tak kisah kita punya letak, katalah subjek hari tu ialah matematik. Okey, tak ada masalah. Okay, itu yang pertama dan yang kedua, bahagian yang penting. Dan yang ketiga ialah bahagian markah ni. Katalah kita nak bagi markah, kita bilang-bilang dalam latihan tu adalah 20 markah. Jadi kita letak 20 saja ataupun 10 ke, tak ada masalah. Okey, lepas tu yang bawah ni kita terus pada copy link. Jadi bila copy link ni lah kita masuk kepada kelas-kelas yang kita nak ajar itu, grup kelas. Katalah hari itu ialah 3 rasional. Jadi katalah saya copy link ni. Okey, terus copy link. Lepas tu saya paste pada bahagian chat. Saya paste bahagian chat. Okey, lepas tu katalah saya nak buat link kepada 3 jujur. Hari tu ada 3 jujur juga. Lepas tu tak perlu ubah apa-apa. Lepas tu saya hanya ubah pada nama kelas ini sahaja, katalah 3 jujur. Jadi yang lain tak perlu ubah. Lepas tu kita tengok pada link ni pastikan betul, iaitu dia ada perkataan jujur. Maknanya link ini adalah untuk kelas 3 jujur dan subjeknya ialah matematik. Jadi saya hanya perlu copy link ni, lepas tu paste pada 3 jujur. Katalah saya paste daripada bahagian chat. Jadi itu adalah link untuk 3 jujur. Link yang berbeza. Ustaz, dia tak, link tu tak payah shorten tak payah pendekkan Dia tak ada untuk pendekkan
Dia tak ada pendekkan. Boleh nak pendekkan tapi kena leceh lah, kena masuk laman web. Sebab ada Oh, tapi mungkin ada kawan-kawan kita boleh bantu kot. Macam yang sebelum ni dia bantu kita, boleh dapat ilmu baru. Adakah tak, ada tu siapa-siapa? Nazar tu yang dia ada buat yang dipendekkan tu apa saya pun ingat-ingat lupa. Dia macam ada, dia kata okey boleh shorten URL dia punya link ni, saya tak ingat lah, tapi ada yang dia boleh pendekkan kan. Yang ini tak boleh ya? Yang tu tak tanya je Ustaz, kalau ada tanya je. Saya tak mahir lagi benda tu, mungkin boleh tanya yang pakar lah. Mungkin tapi yang lain kan. Ada benda tu, ada cara dia. Tapi kalau nak cepat macam tu lah. Kerja tak perlu pendekkan apa semua tu. Tapi walaupun panjang ni nampak tak cantik lah. Kalau pendek lagi cantik Okay. Baik, jadi yang tu ialah cara kita hantar pada kerja tu kepada pelajar. Okey, saya ulang balik. Cara yang pertama iaitu setting ni tak perlu ubahlah apa-apa. Okey, yang penting ialah grade dan juga subjek ni kena betul. Okey, lepas tu yang ketiga ialah bahagian max score ataupun markah ni kita nak letakkan berapa. Ni automatik lah letak 10, tapi katalah kita punya latihan tu 100 markah, 200 kita punya 50 markah. Jadi kita ubah kat sini saja, yang lain tak perlu ubah. Dan lepas tu yang terakhir sekali bahagian nak copy link kepada pelajar. Okey. Sebelum kita copy, kita pastikan tengok terlebih dahulu link tersebut. Okey. Dia ada perkataan jujur dan juga perkataan matematik. Okey. Itulah dia punya fungsi apabila kita hantar. Okey, lepas tu apa yang pelajar dapat, apa yang feedback yang kita dapat tu ialah dalam apabila pelajar tu dah buat kita punya kerja tu, kerja tersebut akan masuk dalam mailbox. Okey, mailbox ni kita boleh check lah berapa orang pelajar yang hantar ini. Okey, dalam mailbox ni yang penting. Okey, maksud saya yang tadi tu yang kita tak perlu tak boleh ubah-ubah ikut suka hati kita. Katalah contohnya saya dah terbuat contohnya Pak ERT 1 dan juga Pak ERT 2 ni. Jadi dia akan jadi keluar dua macam ni. Kalau kita tulis sama, maksudnya tak adalah dua macam ni. Jadi memudahkan kepada kita lah. Jadi katalah hari tu saya nak tengok 4 ERT 1 dan juga 4 ERT 2. Jadi saya klik saja. Okey, dia akan keluar kertas 4 ERT 1 dan juga 4 ERT 2. Dari segi kita akan tengok dari segi masa pukul berapa. Lepas tu dari segi tarikh dia hantar berapa. Okey, lepas tu dari segi markah. Okey, dari segi markah. Kita akan dapat lihatlah. Lepas tu kita nak mendalami lagi, katalah kita nak tengok pelajar tu jawab apa mana kat dia salah. Okey, kita klik dia punya kertas tu. Okey, lepas tu kita akan nampaklah yang hijau ni, yang hijau ni betul, yang merah ni akan salah. Okey. Jadi markah ni bukan mewakili markah keseluruhan lah. Katalah cikgu ada soalan 1 tu 2 markah. 2 markah. Jadi cikgu kena kira manual lah markah tu. Okey, katalah soalan 1 tu 2 markah dia betul. Jadi kira manual letak 2 markah. Soalan 2 ni katalah 4 markah. Dia betul 1 saja. Jadi 1, 2 tambah 1 3. Okey. Okey, markah yang dipaparkan ni ialah markah, dia panggil markah markah overall lah, dia kira semua auto sebab dia nampak kalau ataupun kita nak anggarkan pelajar tu lebih kurang menguasai lah, sebab dia dapat 5 ke atas tu menguasai tajuk tersebut. Okey. Baik, setakat ni okey, ada apa-apa soalan tak? Okey. Boleh faham tak semua? Yes Ustaz, faham, sangat clear. Okey, kalau dah faham okey, saya anggap okey, faham okey. Okay, dan kita tak ada break kan, macam sidang pagi tadi dia ada break, so maksudnya tak semestinya habis pukul 5 lah Ustaz, mungkin 4:30 pun boleh lah.
Empat suku boleh? Empat suku boleh Puan? Empat suku Kalau tak ada soalan, boleh lah. Okey. Sebab sidang pagi tadi, cikgu petang mereka ada break kan. Kita ni tadi tak ada break kan? Tak ada break ni, terus je. Okey, untuk bahagian terakhir, okey, saya membuat kesimpulan lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan, mungkin boleh PM lah kami untuk macam Kak Jib, Kak Aini apa semua tu. Kita mungkin boleh bagi apa bimbingan personal lah. Okey. Untuk kesimpulan, okey. Apa yang kita buat hari ini ialah okey, bahagian login, kita dah buat akaun, masing-masing telah buat ada akaun masing-masing. Pastikan ingat kita punya password dan juga username. Okey, yang kedua, saya telah terangkan tentang interface ataupun muka hadapan, fungsi-fungsi iaitu home, lepas tu interactive worksheet apa semua tu. Dan yang ketiga, saya terangkan dengan convert ataupun upload. Okey. Rasanya cikgu-cikgu tak ada masalah untuk convert dan upload ni. Okey, yang keempat, hari ini kita belajar satu fungsi sahaja iaitu choose dan juga tanda star. Choose ada ni nota bertindih tertinggal Sepatutnya ada nota bertindih. Lepas choose ada perkataan ataupun put nota bertindih. Nota bertindih, lepas tu star ni adalah untuk jawapan yang betul. Okey. Dan yang terakhir, link tugasan kita telah terangkan iaitu bagaimana kita nak ambil tugasan daripada orang iaitu dengan membuat custom link. Okey, yang kedua bagaimana kita nak hantar tugasan kita ataupun latihan kita kepada rakan-rakan iaitu kita guna copy. Okey. Dan yang ketiga bagaimana kita nak hantar kepada kelas-kelas tugasan kita tu kita guna custom link. Okey, custom link, lepas tu kita type lah kita punya nama kelas dan juga tajuk latihan kita tu. Okey, itu saja. Saya harap rakan-rakan boleh faham. Harap kalau ada masalah mungkin boleh tanya personal lah. Jadi ada banyak lagi fungsi-fungsi. Ini baru satu satu pun dah 2-3 jam Tapi fungsi ini banyak diguna lah. Banyak diguna dalam bentuk-bentuk soalan. Soalan apa? Soalan esei, soalan struktur, soalan ABC, objektif dan sebagainya. Jadi untuk kelas seterusnya kita akan belajar kelas kit. Kelas kit mungkin sesuai untuk cikgu-cikgu yang biasa ambil gambar. Biasanya cikgu ambil gambar, cikgu suruh pelajar ambil gambar, lepas tu send dalam Telegram ataupun WhatsApp. Ada kaedah yang lebih baik lah. Lebih baik Okey, sebelum berakhir kita bergambar terlebih dahulu. Mungkin boleh buka kamera masing-masing. Okey, kita bergambar terlebih dahulu. Okey. Isna dah kat ready nak solat dah. Senang sarung je. Syukri ada kat sini. Diam je. Kameranya tak berfungsi. Bayar tak nampak. Nampak muka Kak Aini. Nampak. Okey. Iza, Wani, Maksu. Oh, Maksu 2. Tak boleh nak buka anak lari. Okey. Sedia. Dah Ustaz. 1, 2, 3. Okey. Dah. Terima kasih Ustaz dan Ani. Okey, terima kasih Ustaz. Okey Ustaz. Okey, Ustaz. terima kasih semua. Jangan lupa cuba Kita ajar balik. Jangan lupa cuba. Terima kasih semua. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan segan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom.